Masjidil Aqsa dikategorikan kepada tempat ibadat yang ketiga dari segi pahalanya. Berdasarkan hadis yang sahih, 100,000 pahala jika salat di Masjidil Haram berbanding dengan tempat lain. 1,000 pahala atau 1,000 daripada salat berbanding dengan salat di tempat lain di Masjid Nabawi, dan 500 di tempat lain nak banding dengan Masjid Aqsa. Itulah kelebihannya. Masjidil Aqsa yang dikenali sebagai Masjid Ilya di zaman dahulu telah dibuka oleh Sayyiduna Umar ibn Al-Khattab melalui satu perjanjian yang dibuat oleh Padri Safarianus, dan akhirnya Sayyidina Umar memberi satu ucapan yang berbekas dalam hati jiwa sanubari umat Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghainal izza bighairi ma a'azzanallah azallanallah. Kita merupakan kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika sekiranya kita mencari kemuliaan lain daripada Islam, nescaya Allah hina kita. Selepas beberapa ratus tahun kelekaan umat Islam, akhirnya tentera Salibiyin telah menguasai Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, di mana ketika itulah umat Islam disembelih, umat Islam dibunuh, diperkotak-katikkan, diinjak-injak maruah umat, sehinggalah beberapa ratus tahun kemudian Allah munculkan seorang saleh yang terkenal lagi berani, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, mengambil semangat Isra' dan Mi'raj. Dia dapat membuka kota Baitul Maqdis buat kali keduanya. Walaupun barisan daripada tentera-tentera di sebelah barat bersatu dan bergabung untuk menghancurkan Salahuddin, Allah sisihkannya dan dia dapat mengekalkannya. Malang 1000 kali malang apabila berlakunya satu lagi gerakan yang dahsyat pada masa kini, di mana sekitar kejatuhan kerajaan Osmaniyah menyebabkan mereka cuba untuk membeli dan merasuah kepada pemimpin utama Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid II. Tetapi dengan semangat yang wajar, beliau menyatakan, wallahi lau qata'tumuni irban irba, kalaulah kamu mengerak aku seputung-seputung tangan kakiku, wallahi aku tidak akan mencalarkan apa yang telah dibuat oleh nenek moyangku untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Dan jika sekiranya Baitul Maqdis ini telah diambil dengan darah, maka kalau kamu ingin mengambilkannya, maka silalah dengan darah dan bukan sewenang-wenangnya. Akhirnya berlakulah gerakan demi gerakan, sehingga 1948 berlakulah kejatuhan buat kali kedua kota Baitul Maqdis yang menjadi milik umat Islam. Oleh kerana itu, mengambil semangat seperti inilah kita merasa tercabar. Kita merasa perlu untuk mempertahankan Baitul Maqdis dengan kita berdoa. Dengan umat Islam bersatu, kita banyak diremeh-temehkan perkara yang remeh-temeh, sehingga akhirnya pelukan Masjidil Aqsa dalam genggaman umat Islam telah terlucut. Akhirnya kita terpaksa menagih simpati daripada mana-mana pihak untuk hanya salat di dalam Masjidil Aqsa. Saya menutup perbincangan ini tak kala saya bertanya kepada guru yang amat saya kasihi, guru kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Saya katakan kepadanya, wahai tuan guru, Allah kurniakan kepada tuan guru semua dengan ilmu yang begitu banyak. Bayanglah kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh telah tersebar ke seluruh dunia. Para ulama
menekuni merojok kitabnya. Tafsir Al-Munir antara tafsir yang baik di zaman moden ini. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Maka dia jawab, saya tanya kepadanya, wahai Tuan Guru, apa lagi Tuan Guru mahu di dunia ini? Jawabnya, saya mahu dua perkara. Sebelum saya menghembuskan nafas saya yang terakhir, pertamanya, saya amat bercita-cita untuk melihat hukum syariat Islam ditegakkan di muka bumi ini. Mana-mana negara yang dapat menegakkan, aku nak tengok. Itulah cita-citanya. Dan cita-citanya yang kedua, aku mahu untuk aku pergi ke Masjidil Aqsa, aku sembahyang 2 rakaat di dalamnya, dalam keadaan ia terbebas daripada belenggu Zionis Yahudi. Cita-cita itulah yang menggambarkan walaupun sifat tuanya, tapi semangat untuk Masjidil Aqsa tetap membara dalam hati jiwa sanubari umat Islam, khususnya para ulama umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya kemenangan umat Islam kepada bumi Baitul Maqdis dan tanggungjawab kita adalah kekal selama-lamanya. Dan inilah yang dibuat oleh Resolusi Al-Azhar. Fadilatul Imam Al-Akbar Syekh Ahmad Tayyib telah menyuarakan agar anak-anak kita diajar, disilibuskan dalam pembelajaran. Bahkan telah dilaksanakan di Al-Azhar, satu universiti tertua umat Islam di dunia ini, untuk diajar peri pentingnya Filastin dalam kamus umat Islam, peri pentingnya Baitul Maqdis dalam kamus umat Islam, apatah lagi Masjidil Aqsa.